Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, putra-putra dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan juga kekuatan kepada kita untuk berhimpun di majlis ilmu yang juga merupakan majlis zikrullah yang kita harapkan diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhimpun untuk mengkaji wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Seringkali kita ungkapkan di sini Al-Quran merupakan acuan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan dan Allah kurniakan ke atas rasul-rasul sebelum ini, kesemuanya berhenti dengan kewafatan rasul-rasul itu, sebagaimana yang diriwayatkan berpandukan riwayat-riwayat yang sahih dinukilkan tentangnya oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab Tafsirul Quranil Azim. Kesemua mukjizat yang dikurniakan kepada rasul-rasul sebelum ini, kesemuanya tamat dengan wafatan rasul-rasul itu, kecuali satu mukjizat agung yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak tamat dengan kewafatan baginda. Mukjizat agung itu ialah Al-Quranul Karim. Ia terus hidup, ia terus berkembang sampai ke hari kiamat. Sekaligus Al-Quran merupakan mukjizat yang paling agung, yang tidak ada tolok bandingannya. Justru pada hari ini, bila kita hendak tonjolkan Al-Quran, kita perlu tonjolkan berdasarkan kefahaman yang betul. Sebab Al-Quran merupakan wahyu Allah, dan wahyu Allah ini untuk difahaminya memerlukan metodologi yang betul. Seringkali kita peringatkan di sini, kadangkala seseorang itu mengkaji Al-Quran. Selepas mengkaji Al-Quran, dia terbabas. Dia terbabas bukan disebabkan Al-Quran, disebabkan metodologinya untuk memahami Al-Quran itu salah. Pernah kita sebutkan di sini berdasarkan sebuah kitab karangan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah. Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahbah merupakan seorang tokoh daripada Al-Azhar, dan beliau telah mengarang sebuah kitab yang diterjemahkan oleh Jakim dalam bahasa kita. Terjemahannya bertajuk Hadis-hadis Israeliat dan palsu dalam kitab-kitab tafsir. Menampakkan kepada kita dalam sebahagian kitab tafsir ada riwayat-riwayat palsu dan juga Israeliat yang digunakan untuk mentafsir ayat-ayat tertentu. Lantas bila ia digunakan untuk mentafsir, artinya ia digunakan untuk memahamkan kita tentang maksud ayat itu, sekaligus kefahaman kita terbabas disebabkan penggunaan hadis-hadis palsu ataupun Israeliat itu. Justru tidak cukup sekadar kita mengatakan mari kita mengkaji Al-Quran. Tidak cukup sekadar itu. Kita juga hendak mengatakan marilah kita mengkaji Al-Quran dengan menggunakan metodologi yang betul, dengan menggunakan metodologi yang sahih. Dan
sebelum ini, antara perkara yang kita tekankan berdasarkan Al-Quran ialah bagaimana kita mengenali Tuhan, bagaimana kita mengenali Allah. Adakah sekadar menghafaz sifat 20? Adakah sekadar menghafaz dan menyanyikan lagu berkaitan Asma'ullahil Husna, iaitu nama-nama Allah yang baik lagi mulia? Adakah cukup sekadar itu? Bila kita menjawab berdasarkan Al-Quran, maka jawapan kita ada sedikit perbezaan. Kita pergi kepada pintu gerbang untuk mengenali Tuhan, akhirnya Allah. Bagaimana kita mengenali Tuhan? Kita merujuk sebagai contohnya kepada surah Al-Baqarah ayat 164. Allah menceritakan dalam ayat yang agak panjang itu tentang penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Dan kemudian Allah suruh kita melihat kepada bahtera-bahtera yang berlayar di samudera yang luas. Bagaimana bahtera itu boleh berlayar dan sampai kepada destinasinya. Kemudian Allah menceritakan tentang hujan yang turun daripada langit yang menyuburkan bumi-bumi yang kering kontang. Dan kemudian Allah menceritakan tentang angin yang bertiup yang membawa awan ke sana sini untuk memberikan rahmat kepada manusia. Di hujung ayat 164 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan bahawa kesemua ini, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, kesemua ini merupakan tanda dan bukti bagi orang yang menggunakan akal. Maka daripada ayat ini dan yang seumpamanya, iaitu ayat-ayat Al-Quran, kita bercakap tentang benda pokok, benda prinsip tentang Tuhan kita. Bagaimana kita mengenali Tuhan? Pintu gerbangnya, kata Allah, ialah akal. Akal digunakan untuk mengkaji. Bila kita mengkaji penciptaan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita mengkaji apa yang Allah cipta, akhirnya kita memahami di sebalik penciptaan itu adanya Maha Pencipta, Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah kita ketika mengkaji Al-Quran. Kita keluarkan daripada Al-Quran mutiara-mutiara formula, pearls and gems of wisdom. Kita keluarkan daripada Al-Quran ini mutiara permata of wisdom, kebijaksanaan, formula kebijaksanaan yang luar biasa. Akhirnya jika orang nak mencari Tuhan, kita berkata, jangan lupa berfikir. You want to know your God, you want to meet God, meet Him through your mind, by thinking, but by analyzing, by researching, analyzing what He created. Kajilah apa yang Dia cipta, kamu akan bertemu dengan Pencipta. Kalau kamu mengkaji apa yang manusia buat, kamu hanya faham manusia. Tetapi kamu mengkaji apa yang Allah cipta, kamu akan bertemu dengan Sang Pencipta Azza wa Jalla. Itu formula yang kita kutip daripada Al-Quran Al-Karim. Dan akhirnya bila manusia mengkaji, dia bertemu Tuhan. Satu nama seorang tokoh dari barat yang sering saya ulang-ulangi di sini, seorang yang mengkaji DNA, dia pakar rojo atheist. Siapa nama lelaki itu? Ingat ke tidak? Saya ulang-ulangi di TV, di radio, di kelas-kelas, di simposium, di kongres, di sini. Nama lelaki itu pakar etis 50 tahun, pakar etisme 50 tahun, pakar rojok. Kita tak bercakap tentang etis biasa yang berfikir sehari dua terus mengatakan dia etis. Kita bercakap tentang etis 50 tahun yang merupakan pakar rojok etisme. Siapa beliau? Dr. Anthony Flew. Nampak ramai termenung, maka perlu saya menolong. Dah termenung, saya menolong. Nama beliau Dr. Anthony Flew.
Dr. Anthony Gerard Flew, jika nak sebutkan namanya yang lengkap, ataupun Dr. Anthony Flew, pakar falsafah dari Britain. Beliau atheist. Selama 50 tahun pernah berdebat mempertahankan ateisme di Oxford, menulis beberapa buah buku, antara yang terkenal tulisannya bertajuk The Presumption of Atheism, terbitan 1984. Tiba-tiba pada tahun 2004 dia mengisytiharkan satu perkara yang mengejutkan dunia ateisme. Apakah pengisytiharannya? There is a God. Pengisytiharannya itu ialah there is a God. Tuhan ada. Dan dibukukan penemuannya itu. There is a God. Tuhan ada. Menceritakan bagaimana etis ini katanya menemui Tuhan. Antara sebab musababnya ialah dia mengkaji ciptaan Tuhan yang bernama DNA. Tuan-tuan puan-puan pergi ke YouTube, type DNA, insya-Allah keluar banyak video, dan tengoklah DNA, betapa luar biasanya kejadian DNA. Tidak pelik jika etis ini kagum dengan DNA dan mengatakan tak mungkin dia berlaku secara rambang. Dia terlampau kompleks. Dia sudah masuk ke dalam arena impossibility. Dia sudah masuk dalam ruang tak mungkin berlaku tanpa pencipta. Sudah masuk dalam ruang impossibility. Tak mungkin berlaku, tak boleh. Logik tak boleh mengatakan dia boleh berlaku dengan rambang. Sudah masuk dalam arena tak mungkin jika berlaku secara rambang. Maka dia merumuskan kena ada Tuhan. Sebab dia berjanji ketika jadi ateis bahawa aku akan mencari kebenaran selagi mana aku boleh menemuinya. Dia tunaikan janjinya. Akhirnya dia berkata kebenaran tak terletak pada ateisme, tetapi terletak kepada wujudnya Tuhan. Pada tahun 2004 dia mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita baru bercakap tentang Tuhan secara umum. Dia belum tiba kepada Allah. Tuhan, T-U-H-A-N, T huruf besar. God, G-O-D, G huruf besar. God mana satu? Which God? Maka akhirnya kita kembali kepada sebab musabab manusia boleh menemui Allah, iaitu mengkaji Al-Quran. Jika DNA luar biasa, Al-Quran lagi luar biasa. Akhirnya manusia akan menyadari bahawa di sana wujudnya Tuhan. Tuhan itu ialah Tuhan yang mengutus ke semua Rasul sejak dari Adam sampai kepada utusan terakhir Nabi Muhammad alaihi wassalam. Tuhan itu ialah Allah, bukan lagi God. Bukan berhenti sekadar Tuhan, T huruf besar, tetapi Allah. Itulah jawapan yang kita kejar, yang kita cari. Justru jika ada filem agama, terutama terbitan Barat, yang mengatakan there is no God but God, kita menolak ke semua ungkapan itu. Ada filem The Messenger menceritakan tentang benda yang baik-baik, tapi dalam sudut ini dia tidak baik. Mereka keluar beramai-ramai mengatakan la ilaha illallah, tapi terjemahan bahasa Inggeris, terjemahan yang tidak betul. There is no God but God. There is no God, God pertama G huruf kecil, but God, God yang kedua G huruf besar. Kita kata ini pun satu kesesatan. Filem baik tapi dalamnya ada sesat. Tapi jika kita berkata there is no God but Allah, alif lam lam ha, baru betul. Tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan, tiada, melainkan Tuhan itu ialah alif lam lam ha, Allah. Itu. Tapi jika kalau kita berkata tiada Tuhan melainkan Tuhan, itu salah. There is no God but God, itu salah. Itu satu kesesatan. Maka semua itu kita belajar bila kita mengkaji Al-Quran. Yang paling pokok, siapa Tuhan? Saya mengulangi aspek ini sebab ia formula Al-Quran
Dan aspek ini sebenarnya aspek penting bila kita mendidik anak-anak kita. Bila kita mendidik anak-anak kita tentang Tuhan, kita jangan berpuas hati sekadar anak itu hafal sifat 20 ataupun menyanyikan nasyid Asma'ullahil Husna. Jangan. Dia belum faham tentang Tuhan. Dia hanya boleh faham tentang Tuhannya dan dia sedar kehebatan kejadian penciptaan. Dan sudah pasti di sebalik semua ini ada penciptanya Allah. Jika keyakinannya berdasarkan itu baru betul, insyaAllah, baru kuat, insyaAllah. Kita kembali kepada agenda kita dan kita sedang mengkaji surah nombor 83, surah yang bertajuk Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Dan pada petang ini kita mulakan dari ayat nombor 10, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. Sadaqallahul azim. Al-Mutaffifin 10 hingga ke ayat 22 yang bermaksud kecelakaan yang besar menanti orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan melainkan orang yang melampaui batas lagi berdosa. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu dongeng-dongeng orang terdahulu. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutup hati-hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian mereka benar-benar memasuki neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu dustakan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti ataupun catatan-catatannya itu tersimpan dalam Illiyin. Tahukah kamu apa itu Illiyin? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan para malaikat yang dekat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, Islam merupakan satu agama yang lengkap. Ia satu agama yang lengkap lagi komprehensif. Terangkum dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariat, prinsip-prinsip akhlak, dan begitulah seterusnya. Tidak ada perkara yang ditinggalkan Islam secara dasarnya, melainkan perkara itu ada formula, ada kaedah untuk diselesaikan di penjuru mana sekalipun. Salah satu aspek yang Islam tekankan dan ia merupakan hal prinsip ialah keimanan ataupun akidah. Sebab itu selama 13 tahun Al-Quran diturunkan sebelum hijrah.
yang kita sebutkan di sini sebagai ayat-ayat dan juga surah-surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah, memakan masa lebih kurang 13 tahun. Penekanan ketika itu berkaitan dengan kepercayaan. Bagaimana kita percaya? Kepercayaan suatu yang wujud sejak wujudnya manusia. Manusia hendak percayakan sesuatu, pedulikan sama ada sesuatu itu benar ataupun tidak benar. Mereka hendak mempercayai sesuatu. Apatah lagi kepercayaan yang boleh mendamaikan hati, kepercayaan yang mereka rasakan boleh mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. Maka mereka pun percaya kepada dewa-dewi dengan harapan dewa-dewi akan selamatkan mereka. Kemudian mereka terasa di sana ada pontianak, ada hantu yang boleh memudaratkan manusia. Mereka wujudkan satu kepercayaan yang kononnya boleh menghalau hantu-hantu itu dengan memberikan pemakanan, ada setengahnya dengan membuat bising dengan harapan kebisingan itu menakutkan hantu pontianak, menyebabkan mereka lari. Ada yang percaya bahawa hantu-hantu itu boleh dilembutkan hati mereka daripada mengganggu kita jika diberikan makanan-makanan yang lazat. Maka kepercayaan itu melahirkan tindak tanduk, iaitu menyediakan makanan yang lazat supaya hantu-hantu itu ketika menjamah makanan mereka terlupa untuk mengganggu manusia. Salah ataupun silap itu belum kita bicarakan lagi. Yang sedang kita bicarakan sekarang ialah manusia perlukan suatu kepercayaan. Dan alangkah ruginya jika manusia mempercayai sesuatu yang salah, maka kehidupan mereka bergantung pada sesuatu yang salah. Alangkah rugi dan malangnya manusia itu. Sebab itu Rasul-Rasul diutus. Rasul-Rasul yang diutus bukan sebarang manusia. Mereka siddiqin, mereka orang yang sentiasa benar. Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin, tidak pernah berdusta. Bila berlaku Isra dan Mi'raj, ditanya kepada sahabat Abu Bakar tentang hal itu, apakah jawapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Beliau berkata, bukan sekadar ini yang aku percaya. Jika Muhammad menceritakan sesuatu yang lebih luar biasa dari ini pun aku percaya. Bukan sekadar ini, sebab Muhammad ini Al-Amin. Kamu tahu dia, kamu kenal dia. Muhammad ini Al-Amin. Dia jika bercakap tak pernah berbohong. Aku percaya. Maka itulah Nabi kita SAW, Al-Amin, dan apa yang baginda ucapkan, ucapan yang benar. Malah kesemua Rasul juga benar ketika menyampaikan sesuatu, apatah lagi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan itulah kita mendapat Al-Quran, dan Al-Quran mengajar kita tentang bagaimana hendak percaya. Maka lahirlah daripada formula Al-Quran rukun iman yang kita fahami, disokong oleh hadis-hadis yang sahih. Antara aspek yang penting yang diajarkan kepada kita ialah beriman dengan hari kiamat, beriman dengan hari pembalasan. Yaumiddin, itu hari pembalasan. Penekanannya begitu besar sehingga dalam surah Al-Fatihah disebutkan tentang Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaum. Tengah baca Malik, tengah baca Malik. Ada dengan alif, ada tanpa alif. Pokoknya dialah pemilik ataupun dialah raja bagi Yaumiddin, bagi hari din. Din salah satu maksudnya pembalasan. Maka kita diajar tentang hari pembalasan, dan kita diberitahu bahawa keadilan di bumi ini tak wujud 100%. Secara hakikatnya keadilan di alam ini tak wujud. Tak wujud. Sebab diputuskan oleh hakim-hakim, diputuskan oleh manusia. Bayangkan di Malaysia ada isu baru-baru ini. Budak bawah tahun dirogol. Tiba-tiba yang merogolnya
Sepatutnya dihukum masuk penjara, tapi tak dihukum masuk penjara, cuma disuruh berkelakuan baik. Budak yang dirogol itu bawah umur, boleh kita katakan budak kecil, bawah umur. Sepatutnya dihukum orang dewasa yang merogol, dihukum, dan hukuman di Malaysia dipenjarakan. Kita ambil apa yang ada. Tetapi dia hanya disuruh berkelakuan baik, dibebaskan. Ini keadilan yang berlaku. Sebab itu keadilan yang mutlak tidak ada di alam ini. Maka Allah berkata keadilan yang hakiki ada di sana. Maka kita beriman dengan Yaumiddin, di sanalah akan ditegakkan keadilan yang hakiki, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha adil hukumannya. Maka bila kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan berkaitan surah Al-Mutaffifin, kita menyedari betapa keimanan terhadap hari kiamat mampu membentuk perangai dan personality. Sebab kita meyakini pembalasan ada di sana. Aku boleh lepas di sini tapi tak lepas di sana. Apa jadi pada kita? Aku boleh lepas di sini sebab aku pandai, sebab aku kenal dia dan dia, sebab aku kenal orang besar itu, orang besar ini, sebab aku ini anak orang besar, sebab aku ini anak raja, sebab aku ini, aku boleh terlepas. Tapi orang yang beriman dengan hari kiamat, dia berkata, aku boleh terlepas di sini tetapi di sana tidak, dan di sana lebih teruk jika Allah menghukumku. Apa jadi pada orang yang beriman dengan hari kiamat seperti itu? Dia tidak akan buat benda salah walaupun dia sedar dia boleh terlepas di sini. Sekaligus ia membentuk personality yang baik. Beriman dengan hari kiamat membentuk perangai yang baik dan menjadikan kita ikhlas. Mengapa ikhlas? Sebab kita mengharapkan di sana. Yang kamu berikan sedikit. Sebab itu pernah kita bacakan ayat sebelum ini tentang orang ikhlas. Quran sebutkan satu contoh tentang seorang lelaki yang memberi derma. Bila memberi derma, orang nak ucapkan terima kasih, nak balas, dia kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya nut'imukum, kami jamu kamu makan, wahai orang miskin, wahai orang susah, wahai tawanan perang. Itu rentetan daripada ayat Quran. Wahai orang susah, wahai orang miskin, wahai tawanan perang, kami jamu kamu makan sebab kamu memerlukan. Nut'imukum liwajhillah, kerana wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami tak mengharapkan daripada kamu dua ini. Jazaan, balasan, kami tak harapkan. Syukur, terima kasih pun tak perlu. Jika orang tak kata terima kasih, dia tak kata terima kasih pun tak kata, tak mau bagi dah. Bagi makan peri je. Orang utara punya bahasa, memang peri pun bagi makan. Tapi sebab terlupa ucap terima kasih, bagi makan peri je, tak dapat apa pun. Balasan apa pun tak dapat, terima kasih pun tak kata. Orang ikhlas dia kata, tak payah. Sebabnya kami bimbangi hari kiamat itu. Ayat seterusnya yang membentuk perangai kami sekarang. Ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Maka itulah yang nak kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan pada minggu lepas. Itu ayat-ayat awal dari surah Al-Mutaffifin yang akhirnya dikaitkan dengan orang yang berniaga, yang menimbang dan juga yang menakar. Menimbang dan menakar, akhirnya mereka tak curah. Sebab itu surah ini namanya surah Al-Mutaffifin, berkaitan dengan orang-orang yang curah, dikaitkan khusus dengan peniaga-peniaga yang curah. Maklumlah ketika ayat ini diturunkan di Semenanjung Arab, rata-ratanya aktiviti ekonomi yang paling rancak berlaku ialah perniagaan, bisnes. Itu ekonomi yang paling rancak berlaku ketika itu. Orang Arab pergi ke Syria dengan kafilah perniagaannya. Mereka dikenali sebagai ahli-ahli perniagaan. Malah Nabi Muhammad pun alaihi salatu wassalam terkenal juga sebagai ahli perniagaan.
maka Allah fokus dengan satu aktiviti perniagaan, iaitu dengan satu aktiviti ekonomi yang namanya perniagaan, dan Allah berkata orang-orang yang curang itu ada hukumannya, tetapi kalau mereka beriman dengan hari kiamat, mereka akan menakar dengan baik dan menimbang secara adil. Itulah kepercayaan dengan hari kiamat membentuk personality. Seterusnya kita bicarakan tentang orang-orang jahat akhirnya masuk sijin. Sijin mengikut setengah ulama dinukilkan dalam kitab-kitab tafsir sebagai neraka yang berada di tahap yang paling bawah, iaitu di bumi yang ketujuh. Tapi itu pandangan ulama, pandangan sahabat. Sijin, orang fujar masuk sijin. Saya ulang-ulangi hal itu minggu lepas. Orang fujar masuk sijin. Fujar, keji, jahat, mungkar, ahli maksiat. Tempatnya sijin. Sijin, neraka yang rendah, kata ulama. Tempatnya di bumi yang ketujuh. Itu satu tafsiran, tapi tafsiran yang agak popular. Jadi kita diberitahu Allah tentang hal gaib itu, kita percaya, kita beriman, dan kita nak jaga diri kita daripada tergolong dalamnya. Kemudian kita sambung dari situ. Ayat 10 bermula dengan wail. Wail. Surah Al-Mutaffifin bermula juga dengan wail. Wailun, kecelakaan. Sama seperti fawailul lil musallin, wail bagi orang yang solat. Mereka solat secara sahud, solat qadha luar waktu, salah satu tafsirannya. Yang qadha luar waktu itu tempatnya wail. Wail ditafsirkan secara umumnya kecelakaan ataupun azab. Surah Al-Mutaffifin mengatakan wail, kecelakaan baginya curang, iaitu ketika berniaga mereka menakar dan menimbang secara menipu. Telah kita sebutkan tadi, wail. Kemudian Allah ulangi wail pada ayat ke-10. Wail, kecelakaan bagi orang yang mendusta. Ayat ke-11, orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi awal tadi kita sebut tentang beriman dengan hari kiamat, dan ayat-ayat yang kita bacakan sekarang berkaitan dengan hari kiamat. Orang yang mendustakan hari kiamat, dia mendapat wail, azab dan kecelakaan. Bila Allah sebut wail dah cukup berat, cukup menderita azab yang ditimpakan ke atas mereka yang mendustakan hari akhirat. Ayat ke-12, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Dua ciri Allah sebutkan. Orang yang mendustakan alam ghaib, termasuk mendustakan hari pembalasan. Tidak mendustakannya, kata Allah, illa, tidak akan mendustakannya illa, melainkan kullu, kesemua, mu'tadin. Mu'tadin artinya orang yang melampaui batas. Sesiapa yang melampaui batas, dia mu'tad. Mu'tad. Lagi satu ciri ialah athim. Dari bahasa Arab ismun dosa. Athim, pembuat dosa. Jadi mereka lah yang akan mendustakan hari kiamat. Pertama, yang melampaui batas. Melampau ini dibenci agama. Melampau dibenci agama. Dan perangai melampau yang paling terkutuk ialah yang melampau dalam aspek kepercayaan. Dia melampau tentang Tuhan, dia melampau. Tuhan satu. Rasul diutuskan untuk memberitahu Allah itu Esa, Allah itu Ahadun, Allah itu Wahid. There is only one God. Your true Lord is
One Lord. Tuhanmu yang betul cuma satu. Satu diulang-ulangi sejak dulu. Allah berikan hujah. Jika Tuhan tu banyak, ramai, dia akan bertelinga. Sebab semua Tuhan, semua ada kuasa. Satu kuasa akan cuba masuki satu kuasa yang lain. Sebab dia berkuasa, akan bertelinga. Dan kita melihat kisah geli hati ini bila kita tengok filem-filem tentang Tuhan-Tuhan Greek. Tuhan Zeus dengan anaknya, anak marah bapa. Semua itu Tuhan. Kemudian bapa pening kepala sebab ada Tuhan dah kacau dia. Semua itu Tuhan. Kita tengok itu walaupun tak perlu habiskan filem itu, tapi kita nak tengok sebab apa dia suatu yang menggelikan hati tentang Tuhan yang direka oleh manusia. Dan kita lihat, tengok, itulah dia. Itu yang Tuhan, Allah sedang beritahu. Jika Tuhan tu ramai, inilah yang akan berlaku. Bergaduh. Dan maaf cakap juga tentang Tuhan bagi agama Hindu. Tuhan bagi agama Hindu. Jika tuan-tuan dah habis baca buku Tuan Bertanya, Dr. Daniel Menjawab bab agama Hindu itu, saya berikan rujukan tentang Tuhan agama Hindu. Tuhannya banyak. Tuhan pun ada nafsu, nakkan isteri, berkahwin. Kemudian dah berkahwin, isteri kata, kamu dah tua. Bila kamu dah tua, aku tak boleh melahirkan anak. Kata isteri. Isteri itu pun Tuhan. Yang suaminya pun Tuhan, tapi Tuhan dah tua. Tapi kamu dah tua, jadi kamu tak bermaya untuk melahirkan anak. Aku akan cipta Tuhan dengan tanganku. Cipta je lah. Yang perlukan laki-laki, perempuan buat apa? Jadi kita lihat cerita. Kemudian bila anak tu dicipta, kemudian suaminya yang juga Tuhan tak tahu itu anak. Isteri buat anak dia tak faham. Kata suami tak tahu. Di anak tu pun balik mendekati isterinya. Si Tuhan itu yang sepatutnya bapaknya melihat ada seorang lelaki mendekati isterinya, dibunuh itu. Itu anak dia. Dan isterinya yang juga Tuhan meraup, marah dengan suaminya juga Tuhan. Tuhan tak tahu itu anak dia. Tuhan apa? Kita lihat cerita Tuhan ya. Ini cukup sensitif. Sebab dia melibatkan kepercayaan rakan-rakan kita. Bila Allah yarham Syekh Ahmad Didat bercakap bab Tuhan ini, dia dikutuk oleh dunia, terutama dunia yang non-Muslim, sebagai menghina agama mereka. Tapi dia mengatakan, aku menceritakan apa yang sebenarnya kamu buat. Yang terukir dalam kitab-kitabmu, dan kamu kutuk aku. Mereka mengutuk sebab apa? Sebab menceritakan tentang Tuhan mereka yang nampaknya seperti tak apa tahu apa yang berlaku. Nak kata bodoh takut sensitif. Tak apa tahu apa sedang berlaku, anak sendiri pun tak kenal. Itu yang Allah sebut. Maka Allah mengatakan Tuhanmu, Tuhan yang esa, yang berkuasa atas segala-galanya, dan dia satu. Dia tak kongsi kekuasaan. Ini penting. Bagaimana Allah mengolah supaya kita faham tentang Tuhan. Maka orang yang melampau akhirnya dia kata Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri. Itu sudah melampau dalam aspek kepercayaan. Kemudian dalam aspek syariat, dia cipta undang-undang baru. Dia kata ini undang-undang terbaik di muka bumi sekarang. Itu pun melampau sebab dia mengambil kuasa Allah sebagai pengubal undang-undang. Dia jadi dirinya pengubal undang-undang. Maka itu pun muqtad. Sampai ke aspek orang sudah percaya, sudah beriman, dia pun boleh melampau. Sebab apa? Dia bertindak melebih-lebih sangat. Contohnya dalam beribadah. Ada sahabat Nabi tak nak tidur, nak beribadah malam sampai bila-bila. Ada tak nak berkahwin, ada yang berpuasa tak nak buka. Nabi kata ni melampau. Ni sudah melampau. Aku yang paling baik. Jika nak melihat contoh, tengok aku. Aku yang paling baik.
Dan aku berkahwin, aku berpuasa. Ada masa aku tak berpuasa, aku hidupkan malam, tapi aku tak abaikan tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa pinggirkan sunnahku seperti ini, dia bukan dariku. Maka Islam mengajar satu formula hidup yang tidak mu'tad, tidak melampau. Akhirnya kita seronok dengan Islam. Seronoknya Islam, boleh makan, boleh enjoy, tapi ada batasnya. Tapi batas itu cantik bagi kita. Diharamkan arak, tak apa, arak pun memudaratkan. Diharamkan zina, bagus. Zina ini mendatangkan pancaroba bagi individu, keluarga, masyarakat, negeri, negara. Bila Allah haramkan, mesti benda itu tak bagus jika kita lakukan. Bila Allah wajibkan, mesti bagus. Okey, syariat sudah cantik, kita mengamalkannya, kita sejahtera. Sesuai dengan nama Islam, maksudnya sejahtera. Jadi orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, kata Allah, dia melampau. Dan juga dia pelaku dosa. Dia pelaku dosa. Muqtadin akhir. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtadin akhir. Tak beriman dengan hari pembalasan, melainkan orang yang melampaui batas lagi berdosa. Terus kita masuk ke ayat nombor 13. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, oh dongeng orang-orang terdahulu. Ini golongan yang melampaui batas dan berdosa. Sambungan tentang orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang melampau tentang Al-Quran. Dibacakan ayat Quran dan tidak tahu Al-Quran dipenuhi juga dengan cerita-cerita orang terdahulu. Cerita Nabi Allah Musa, Nabi Nuh, kaum Sabah, Pemasyuri Sabah. Banyak cerita-cerita disebutkan dalam Al-Quran. Bila mereka dibacakan ayat-ayat itu, mereka berkata apa? Oh, asatirul awwalin, cerita dongeng orang dahulu. Ibnu Katsir mengatakan maksudnya ialah cerita-cerita ini diambil dari cerita-cerita dongeng orang dahulu. Ada tuduhan ke atas Nabi Muhammad dalam bentuk seperti itu. Bagaimana Muhammad tahu? Muhammad berada di bumi Mekah. Muhammad tidak tahu membaca, tak tahu menulis, bukan pengkaji ilmu, bukan pakar arkeologi, tidak mengkaji kitab-kitab Taurat, tidak mengkaji kitab-kitab Injil, tidak mengkaji semua itu. Bagaimana mungkin dia tahu? Oh, dia dapat maklumat dari tulisan sejarah ataupun cerita-cerita dongeng yang disampaikan oleh orang-orang lain kepadanya, dan dia tulis dan dia katakan ini wahyu. Itu cara mudah untuk menolak wahyu, cerita dongeng orang dahulu. Kita nampak macam tuduhan tu nampak mudah nak kita tolak, tapi jangan terkejut jika hari ini pun masih ada orang yang sikapnya seumpama itu. Al-Quran Muhammad dapat dari orang tertentu, bercerita kepadanya, dia kutip sedikit dari orang itu, dia kutip sedikit, dia himpun, itulah dia Quran yang kamu imani. Cerita murahan untuk kamu percaya, kononnya begitu. Sebab itu bila kita cakap tentang Quran, antara benda aspek yang perlu kita sebutkan dahulu, jangan sebut bab tajwid. Jangan pergi ke situ. Oh, bacaan kamu tak betul. Jangan perbetulkan itu dulu. Panjang pendek harakatnya, dengung tak dengung, jangan perbetulkan itu lagi. Tapi perbetulkan sikapnya dengan Quran dulu. Sikap dengan Quran dulu. Sikap. Bagaimana kita bersikap dengan Quran? Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl Allah sebut wa qila lil ladzina taqaw. Ayat ini saya popularkan bila saya cakap tentang Quran. Saya berkata, belum kita bincang hukum hakam yang berkaitan dengan cara pembacaan taranum, ketepikan itu dahulu. Saya nak bercakap tentang benda yang paling atas sekali, bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran. Dengar ayat ni.
Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Cuba tengok An-Nahl ayat 30. Kita tengok. Kalau tak betul nanti saya betulkan dulu, insya-Allah. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Dan ketika dikatakan kepada orang yang bertakwa, apa dia yang Tuhanmu turunkan? Tuhanmu ni turunkan apa? Cerita dongeng orang terdahulu ke? Cerita apa yang Tuhanmu ceritakan ini, yang kamu percaya sangat ni? Mereka jawab apa? Orang yang bertakwa jawapannya pendek. Qalu khaira. Yang Tuhanku turunkan baik-baik belaka. Everything that was revealed by Allah was good. Semua bagus. Betul. Surah An-Nahl ayat 30. Betul. An-Nahl ayat 30. Ingat ayat ini. Bila bercakap kepada anak tentang Quran, cakap ini dulu. Jangan pergi pada tajwid lagi. Ini dulu. Guru-guru Quran ajar ini dulu. Jangan tekankan lagi cara sebutan huruf. Tekankan ini dulu. Bagaimana mindset kita dengan Quran, otak kita, bagaimana kita tune kepada Quran, bagaimana kita bersikap. Itu penting. Jika sebutan betul pun tak guna, jika hati masih ragu-ragu terhadap wahyu. Betulkan tuning otak dulu terhadap Quran. Bagaimana kita tuning otak? Ini yang kita bacakan tadi, An-Nahl ayat 30. Ketika ditanya pada orang yang bertakwa, apa dia yang Tuhanmu turunkan? Qalu khaira. Mereka berkata baik belaka. Semua yang Tuhan turunkan baik belaka, tak ada yang tak baik. Jadi tak ada cemoohan, tak ada langsung cemoohan terhadap wahyu. Semua baik. Everything is perfect. Lepas tu belajarlah tajwid. Belajarlah cara nak membaca dengan betul. Hukum-hukum panjang pendek silakan. Selepas sikap kita dengan Quran itu sudah betul. Dan itu iman. Itu juga berkaitan dengan bagaimana kita beriman dengan Al-Quran. Kita melihat pada hari ini, orang yang pandai baca Quran, tajwidnya sempoi, bila berucap tentang Quran, ada kenyataan Allah yang tak sesuai lagi kita lakukan pada hari ini. Dia boleh berkata demikian. Tak sesuai, tak relevan. Ada kenyataan Allah yang tak sesuai untuk kita amalkan hari ini. Tak sesuai. Sisters in Islam mengatakan hukum berkaitan warisan pusaka tak adil. Sisters in Islam pernah mengeluarkan kenyataan seumpama itu. Satu ketika beberapa tahun yang lepas, yang sedikit sebanyak membangkitkan kemarahan Dr. Daniel, sebab ada kelompok yang seumpama itu datang ke Pulau Pinang nak adakan seperti kursus simposium membicarakan tentang isu-isu kekeluargaan. Mereka mengatakan tidak adil, hanya suami boleh menceraikan isteri. Sekarang sudah sampai masanya isteri juga boleh menjatuhkan talak ke atas suami. Datang nak mengadakan program di Pulau Pinang. Masa itu saya nak naik member khutbah, saya dapat tahu bertukar isi khutbah saya. Kalau otak nak cakap lain, duk akan member cakap lain, duk hentak kayu tu, cakap benda lain. Cakap ayat tadi, nak cakap ayat lain. Tapi isu semasa ayat tadi yang keluar, An-Nahl ayat 30. Sikap kita dengan wahyu tak betul. Tapi kita mengaku Muslim dan Muslimah. Hukum pesaka Quran kita nak ubah. Quran mengatakan laki-laki boleh talak, wanita tak ada diberi kuasa untuk menceraikan suami. Ada sebab musababnya. Maka nak ditarik semua hukuman itu dan kita lahirkan hukuman baru sebab hukuman Quran dah tak sesuai lagi, tak relevan lagi. Ada di Malaysia golongan seperti itu, bukan golongan yang hidup 100 tahun dahulu bersama-sama dengan kita sekarang. Bukan di surau ini.
masuk di Malaysia ini. Jadi surah An-Nahl ayat 30 penting. Nah, kita kaitkan dengan surah Al-Mutaffifin. Ketika dibacakan kepada mereka, mereka cemooh Quran. Dan mereka mengatakan, oh, kisah dongeng orang dahulu. Yang tersirat ialah Quran ni hina-hina, cerita dongeng orang dahulu saja, bukan boleh pakai sangat. Itu yang tersirat. Bukan boleh pakai sangat, itu yang tersirat. Jadi menghina Quran suatu yang merosakkan iman. Jadi jangan lupa kaitannya dengan surah An-Nahl ayat 30. Perbetulkan sikap dengan Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita bincang hukum remeh-temeh tentang pembacaan Al-Quran. Kemudian terus kita masuk ke ayat nombor 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tak seperti yang mereka kata. Allah jawab pendek saja. Kalla, bahasa Arab ni dia kuat. Kadang-kadang dengan satu kalimat dah tepis habis apa perkataan orang. Sebagai contoh, kalla cukup. Bahkan tidak, apa yang kamu kata itu dakwaan kamu mengarut, tak boleh dipakai dengan satu kalimat. Kalla. Bahkan tidak demikian, wahai yang mengatakan Al-Quran cerita dongeng orang terdahulu, kalla, tidak demikian. Tapi sebenarnya yang berlaku begini, hati-hati kamu telah ditutup oleh amal usaha kamu. Itu saya simpulkan maksud ayat nombor 14. Barrona, rona itu ialah tutupan hati. Ini ilmu tasawuf sedang dibicarakan Quran. Rona ala qulubihim, hati mereka itu ada ron, ada tutupan. Tutupnya itu menyebabkan mereka tak nampak yang hak. Itu bahaya. Jadi orang yang hina Quran, kita faham. Oh, rona ala qulubihim. Kita dapat jawapan. Mereka tolak Quran ni sebab ini ron. Hati mereka ada tutupan. Jadi bagaimana nak kita usahakan supaya tutupan itu terungkap, terbuka? Itu dakwah. Itu penerangan, memberitahu secara ilmiah mengapa Quran ini hebat, tunjukkan mukjizat Quran, saintis secara saintifiknya, orang lain dari segi sejarahnya, apa sahaja yang berkaitan dengan kebenaran Al-Quran menjualkan untuk membuka hijab itu. Oh, mereka tak percaya dengan Quran sebab di hati mereka ada ron. Itu dia yang Allah sebut, ron. Rana ala qulubihim. Mengapa ron tu ada? Mengapa ron tu ada, tutupan tu ada? Allah bagi jawapan. Sebab apa tahu? Makanu yaksibun, sebab perbuatan amal mereka sendiri. Sebab itu bila membahaskan ayat ini dalam kitab-kitab tafsir yang sempat saya rujuk, sebagai contoh tafsir Ibnu Katsir, diutarakan beberapa hadis riwayat daripada Rasulullah yang disampaikan kepada kita oleh Imam Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Disebutkan hadis Nabi yang bermaksud jika seseorang itu adnaba, melakukan maksiat, maka wujudlah satu titik hitam di hatinya. Titik hitam. Titik hitam tu macam tutupan juga, dia tak bersinar. Satu kesalahan dosa kita buat, ada satu titik hitam. Kalau kita ganti dengan taubat wa amal soleh, hilang, dia bersinar semula. Tapi bayangkan jika seseorang itu melakukan maksiat secara bertubi-tubi, secara berterusan, satu jadi dua, dua jadi tiga, empat, lima, akhirnya
Bila hidupnya dipenuhi maksiat, maka hatinya hampir hitam atau sepenuhnya hitam. Maka itulah hati yang terputus. Hati itu jika diberikan ilmu tak masuk, diajarkan Al-Quran juga tak masuk, tak boleh masuk, keras jadinya. Tetapi bukan mustahil untuk Allah berikan hidayah kepada hati itu, bukan mustahil. Di zaman Nabi ada orang membenci Rasulullah di peringkat awal dakwah baginda, tapi akhirnya dari sahabat yang mulia. Ini tak mustahil. Dia kena ada satu kejutan yang menyebabkan dia terfikir, dan akhirnya dia berkata, astagfirullah, aku tersilap. Dia kembali ke pangkal jalan, putih bersih hatinya. Tak mustahil. Yang kita bicarakan tadi ialah jika manusia berterusan melakukan kesalahan, maka titik-titik hitam berterusan terpahat di hatinya, menyusahkan kebenaran nak masuk. Jika Allah takdirkan masuk, itu kuasa Allah. Tapi dihukum sebab musabab menyusahkan kebenaran nak masuk. Kalau anak-anak kita bergeruman dengan maksiat, terjebak dengan waliyadzubillah, penyalahgunaan najis dada, kemudian adalah makwa dia berdoa, maka terpahat hitam di hatinya secara berterusan. Maka kita nak suruh dia solat punyalah susah, nak suruh dia mengkaji Quran lagi susah. Tapi nak buat benda-benda yang jahat cukuplah senang. Sembang tentang kawan, mengumpat punya senang. Mengumpat di internet pun senang. Mengumpat di Facebook, bergaduh di Facebook punya senang. Tapi nak kaji Quran punyalah susah. Sebab apa? Sudah ada ron, tutupan di hati yang mencenderungkannya kepada benda-benda negatif. Jadi petang ini ingatlah pada kalimat ron, tutupan di hati, yang menyebabkan manusia pinggirkan Al-Quran. InsyaAllah minggu lepas, jika tuan-tuan perempuan masih ingat, saya sebutkan kalau kita nak buka radio kan, nak dengar Mutiara FM, bukan buka begitu-begitu je kan. Mutiara FM, tekan sekali, Mutiara FM, tak begitu. Dia kena usahakan sampai jika di Pulau Pinang usaha dapat 95.7 MHz Mutiara FM. Dari Pulau Pinang, nak dengar klasik FM, nak dengar klasik nasional, Pop Ye kan, lepas saya sebut Pop Ye, Pop Ye era saya dulu, Pop Ye yang baru lahir tak tahu Pop Ye apa dia. Nak buka ni klasik nasional ni, ada Pop Ye ni, pukul 5 sampai pukul 6, buka 94.9 MHz. Buka-buka tak tengok, inilah berita nasional, Pop Ye dibatalkan. Itu 94.9. Dan buka kedai FM senang, 97.5. Ini semua saya hafal. Saya nak dengar. Ini semua saya hafal. Jadi sekarang nak pasang apa? Dia pada buat apa ni? Dia Kedah ni. Oh, Kedah ni, Bollywood. Pening pula negaraku ni, negeriku ni, nak pasang apa? Saya tahu. Hakim tak ada, di Pulau Pinang tak clear. Ya, Hakim pasang tak dapat. Waktu tak sebut megahertz saja. Susah sangat. Nyalih tu senang. Yang agama tu susah pula ya. Baik, nak dapat contohnya Mutiara FM, kena tune betul. Kena usaha bagi tune betul. Jika tak betul pun 90, katalah yang megahertz Mutiara FM 95.7. Jika dapat 95.9, berserak. Allah, masa tak puas dengar apa dia kata ni. Kena betul-betul 95.7, baru dia nak clear. Kita dengan Allah pun analogi yang macam itu, kena tune betul, baru dapat ilham, petunjuk, baru dapat. Kena tune betul dengan dia. Jika tune tak betul, sikit pun tak dapat.
Jika terbabas jauh lagi tak dapat. Dapat Mandarin FM. Apa dia kata? Jadi kena tune betul. Nak tune betul macam mana? Itu yang Quran bagi tahu. Contoh Quran bagi tahu, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah. Ingat padaku, aku ingat padamu. Aku tune. Fadhkuruni azkurukum. Kamu ingat pada aku balas. Balasannya, aku ingat padamu. Kamu ingat kepadaku dengan cara apa? Percaya, solat, zikir, tilawatul Quran. Aku ingat kepadamu dengan cara aku. Rahmat, keampunan, pahala, hilang duka cita, hilang ketakutan, sebagaimana yang aku janjikan berpandukan Quran. Tune bagi betul. Tapi kalau kita mau Allah ampun kita, dok berlumang dengan dosa, nak terampun macam mana? Nak Allah bagikan ilham, aku ada masalah, tapi tak nampak jalan keluar, sebab hati itu ada ruang lagi. Tune kepada Allah, istighfar, tune kepada Allah, dapat ilham petunjuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi itulah kita kaitkan juga dengan apa? Dengan radio sebagai analog, InsyaAllah. Dengan cara kita tune kepada Allah itu, hati akan bersih. Ayat 15, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Ini kenyataan besar. Kalla, bahkan tidak, innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari melihat Tuhan mereka. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat, mereka kufur kepada ilahi, di hari kiamat tak nampak wajah Tuhan. Ini kenyataan penting. Orang kafir tak nampak Tuhan mereka. Nampak azab, ya. Wajah Tuhan istimewa sangat. Wajah Tuhan itu istimewa sangat. Ayat ini mengatakan dengan jelas, la mahjubun, mereka terhijab dari Allah. Walaupun berada di hari kiamat, bukan di dunia, di sana pun yang kafir itu tak dapat melihat Allah. La mahjubun, terhijab. Dan ulama mengatakan, ayat ini jelas mengatakan bahawa yang terhijab itu yang kafir, yang beriman tidak. Maka orang beriman dengan izin Allah dapat melihat wajah Allah dengan izin. Dan itu nikmat paling besar. Titik. Tak boleh lagi kita bicarakan apa maksud nikmat paling besar. Tapi Nas mengatakan demikian. Dapat melihat wajah ilahi, nikmat paling agung. Titik. Kita tak faham. Syurga itu nikmat yang agung dah. Tapi dapat melihat wajah Allah, nikmat paling agung. Itu alam baik. Tapi yang kafir tak dapat anugerah itu, terhijab daripada mereka. Bayangkan Tuhan mereka tak boleh lihat, sebab Allah marah dengan mereka. Kamu tak sembah aku, kamu menolak aku, maka hari ini aku tak dapat kamu lihat, terhijab dari kamu. Yang kamu nampak azab yang sesuai bagimu, bagi yang Allah. Ayat inilah, ayat 15 merupakan dalil kepada kenyataan itu. Dalil kepada kenyataan besar itu. InsyaAllah. Thumma innahum lasalul jahim, kemudian mereka akan masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu dustakan. Dan kita masuk satu ayat selepas itu, ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang abrar
berada di Illiyin. Kita nak berhenti di situ. Minggu hadapan kita nak bicarakan tentang apa itu Illiyin berdasarkan Quran dan pendapat sahabat dan juga ulama tafsir yang lain. Apa dia Illiyin yang dikaitkan dengan Abrar? Sebagai perbandingan, minggu lepas Allah sebut tentang Sijjin, dikaitkan dengan siapa? Dikaitkan dengan Fujar. Sijjin, neraka terendah, neraka terbawah, dikaitkan dengan Fujar. Minggu ini Illiyin dikaitkan dengan Abrar. Lawan Abrar, Fujar. Lawan Illiyin, Sijjin. Sijjin, neraka di bumi ketujuh. Untuk Fujar, orang yang melakukan kekejian. Sekarang kita bicarakan tentang Abrar. Siapa dia Abrar? Yang baik-baik lagi. Perincian tentang ciri-ciri Abrar. Iman mereka sahih. Orang yang baik-baik ini bermula dengan kepercayaannya sahih. Kepercayaannya merupakan kompas baginya. Apa yang dia imani membentuk perangainya. Apa yang dia imani menentukan destinasi hidupnya. Apa yang dia imani membentuk personalitinya. Apa yang dia imani membentuk cara fikirnya dan membentuk seluruh kehidupannya. Dan yang dia imani itu benda yang baik, maka seluruh hidupnya jadi baik. Maka mereka digelar sebagai Al-Abrar. Al-Abrar, golongan yang baik-baik. Tempatnya tempat terbaik. Illiyin, dari bahasa Arab ala. Ala itu tinggi. Illiyin, tempat yang paling tinggi. Ada sahabat itu Ka'ab. Sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Illiyin berada di langit ketujuh. Sijjin di bumi ketujuh, paling rendah. Illiyin di langit ketujuh. Ada ulama mengatakan syurga Illiyin berada di Sidratul Muntaha. Berbagai pandangan, tapi Quran diam dalam bab itu. Quran diam tentang perinciannya. Dan walaupun pandangan sahabat diutarakan, kita perlu faham itu hanya pandangan. Hakikatnya dia berada di alam gaib. Yang kita faham ialah dia syurga di tempat yang paling tinggi. Cukuplah dengan kefahaman seperti itu. Dia syurga berada di tempat yang paling tinggi. Sebab itu nama dia Illiyin, tempat paling tinggi. Untuk siapa? Al-Abrar. Tapi Al-Abrar nak hidup sebagai orang baik ini banyak cabarannya. Iman kita diganggu juga dari masa ke semasa. Orang cabar Quran, cabar kepercayaan kita, hina Rasulullah. Kita tercabar dari masa ke semasa. Nak pertahankan iman itu suatu cabaran, tapi kita pertahankannya juga. Syariat dikutuk, kita duduk juga di atas landasannya. Nak jadi orang baik, berakhlak mulia, kadang-kadang orang perli, Allah buat warak sangat. Kita kekal di atas akhlak mulia, walaupun diperli, walaupun disindir. Kemudian nak jauhi maksiat, kadang-kadang dikatakan kita tu kolong. Alah, takkan dah tak boleh buat betul yang dilarang sekali-sekala. Tengah-tengah betul nak jawab juga sikit. Ada orang berkata demikian. Jika semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Dia buat perli pula dengan Sijjin, dengan neraka. Kita dibeli pedulikan mereka terus di atas kebaikan, membenci kemaksiatan. Ada cabaran, kekal terus dalam keadaan baik. Itulah Al-Abrar. Sudah pasti mereka itu tempatnya special. Itulah yang Allah sebutkan sebagai Illiyin, insyaAllah. Jadi kita berhenti di situ. Dan minggu hadapan insyaAllah
kita nak bedah tentang LDIN ini, dan kita harapkan dengan kefahaman itu akan membentuk personaliti kita supaya dia selaras dengan peribadi Al-Abrar yang tempatnya tempat yang paling mulia, surga paling tinggi, namanya LDIN yang disebutkan Allah yang sedang kita kaji sekarang. InsyaAllah ayat berkenaan dengannya. Allahu a'lam bissawab. Pada petang ini kita sempat mengkaji pertama sekali tentang kepentingan kita beriman dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat. Kepercayaan tentang hari kiamat membentuk keikhlasan dan membentuk personaliti yang baik. Sebab kita hidup dengan keyakinan akhirnya di sanalah pembalasan. Di sini bukan pembalasan, di sanalah pembalasannya. Maka bila kita melakukan kebaikan, kita mengharapkan pembalasan di sana, lahirlah keikhlasan ketika itu. Kalau kita hendak melakukan benda-benda yang salah, walaupun ketika melakukannya tidak diketahui oleh sesiapa pun, tetapi disebabkan kita meyakini Allah melihat dan akan menghukum kita di sana. Sebab itu hari ini walaupun kita boleh melakukan yang salah dan tidak diketahui oleh sesiapa pun, kita tidak melakukannya sebab pembalasannya di sana pasti berlaku. Maka keimanan terhadap sana itu, hari pembalasan di sana itu, menjadikan kita abrar, menjadikan kita baik di sini. Itu kita bicarakan tadi. Kemudian kita bicarakan tentang Al-Quran. Al-Quran ini ada golongan yang mengatakan ia ini hina dunia, isinya tidak boleh dipakai sangat, dia cerita dongeng orang terdahulu, tak relevan lagi pada hari ini. Maka kita bercakap tadi berdasarkan surah An-Nahl ayat 30, bahawa sikap kita terhadap Al-Quran kena betul. Bukan hanya betul cara baca, cara sebut, cara hukum panjang pendek, cara tajwid, bukan sekadar itu. Itu kemudian. Yang pokoknya sikap dasar kita terhadap Al-Quran mesti betul, iaitu semua yang Allah turunkan, semua benar, semua baiklah. Itu kefahaman berdasarkan surah An-Nahl ayat 30. Itu juga telah kita sebutkan tadi. Dan kemudian kita telah bicarakan ayat 15 surah Al-Mutaffifin yang menceritakan tentang satu hakikat di hari kiamat. Orang yang kafir tidak akan melihat Tuhannya, terhijab dari Tuhan. Yang boleh melihat Tuhannya hanya yang beriman kepadanya Azza wa Jalla, yaitu orang-orang yang beriman di dunia sampai mereka meninggal dunia. Itu pengisytiharan Allah yang disebutkan dalam ayat 15 surah Al-Mutaffifin. Dan akhir sekali kita bicarakan tentang Al-Abrar, orang yang sentiasa baik. Maka tempatnya, tempat yang paling baik, Allah namakan tempat yang paling baik itu sebagai Al-Liyin, surga yang berada di tempat yang paling tinggi. Maka kita akan bicarakan Al-Liyin yang berkaitannya dengan Abrar pada minggu hadapan insyaAllah. Allah Ta'ala besar. Kita tengok ada soalan. Ada soalan bapa, soalan Nisa. Bagi kami kaum wanita, siapakah yang boleh kami jadikan sebagai contoh pada hari ini untuk mengikut mereka? Ya, contoh yang terbaik memang contoh yang terhidup pada hari ini. Contoh yang terbaik, contoh yang hidup sebelum ini. Mereka model bagi kita, juga bagi kaum lelaki. Siapa contoh bagi kita pada hari ini? Contoh bagi kaum lelaki pun tidak ada pada hari ini. Mereka semua telah wafat alaihi wassalatu wassalam, dan mereka merupakan nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Maka itu model kita nombor satu.
Model kita nombor satu ialah golongan yang diiktiraf Allah dulu. Yang ada pada hari ini yang kita nampak baik, pengiktirafan daripada Allah belum tahu lagi. Ada yang baik pada hari ini, waliyadzubillah, lagi 10 tahun jadi teruk, minta Allah simpangkan. Sebab itu berbahaya kalau kita asyik mencari orang hari ini. Lebih selamat kita mencontohi orang yang memang Allah iktiraf. Bila Allah iktiraf, terjamin kebaikan mereka, tak ada keraguan. Maka bagi kaum wanita, ada banyak contoh yang Quran sebutkan. Sebagai contoh, Maryam alaihi salatu wassalam. Terdapat satu surah dalam Al-Quran menceritakan tentang Maryam. Personality agung nama Maryam. Maryam, Allah kurniakan seorang bayi. Bayi itu bakal menjadi rasul yang mulia. Maryam terpaksa menanggung sindiran, cemuhan, kutukan, laknat mungkin oleh masyarakat di zamannya. Ya Maryam, kamu dari keluarga baik-baik, kami kenal keluargamu baik-baik semua, kamu seorang yang tak baik. Apa buktinya? Tengok bayi, kamu tidak berkahwin, kamu tiada suami, tiba-tiba kamu mengandung. Ini bukti kamu telah melakukan perzinahan. Apa bukti lagi yang ada? Masakah mungkin kamu dapat anak begitu saja? Padahal itulah kebenarannya. Maka Maryam bersabar, menanggung tuhmahan seumur hidup beliau. Bukan senang, bukannya mudah. Dia cekal, tapi cekal kerana Allah. Menelan derita kerana Allah bukan senang. Derita ni bagaimana nak kita telan? Bukan senang. Masuk menelan tu macam tak apalah insya-Allah, tak apalah insya-Allah, nak telan. Seolah-olah nak menelan derita. Bagaimana? Mereka telah ada iman. Tak apa, Allah ada, Allah akan tolong aku. Tak rugi aku bersabar, tak rugi aku tak membalas. Itu menelan penderitaan. Itu contoh Maryam. Akhirnya Maryam melahirkan seorang anak yang Masya Allah, Rasul yang dikurniakan mukjizat begitu luar biasa, sehingga ada manusia terbabas kerananya mengatakan dia anak Tuhan. Padahal dia hanya Rasulullah yang agung, termasuk dalam Rasul-Rasul ulul azmi. Ibunya Maryam yang penyabar. Sebab itu Allah berfirman, wa yasqatil malaikah, malaikat datang kepada Maryam. Dengan main-main, malaikat datang kepada Maryam. Wanita ini didatangi utusan Allah yang mulia. Siapa kata Islam menghina wanita? Malaikat diutus Allah pergi kepada Maryam, beritahu padanya. Apa dia nak beritahu? Innallaha astafaki. Ya Maryam, jangan risau, jangan sedih. Innallaha astafaki. Allah telah utusmu, pilihmu. Utusmu, pilihmu untuk melahirkan Rasulullah. Wa tahharaki, dan bersihmu, sucimu dari dosa. Wastafaki ala nisa'il alamin. Kamu mulia berbanding semua wanita lain di seluruh alam. Malaikat datang beritahu. Tanda wanita dimuliakan dengan kesabarannya. Itu contoh. Contoh kedua, ibu bagi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ibu bagi Nabi Allah Musa. Ibu bagi Nabi Allah Musa mendapat ilham daripada Allah. Wa alhama ummu Musa. Allah ilhamkan pada ibu Musa ketika Fir'aun mengeluarkan undang-undang selepas mendapat mimpi. Ditafsirkan mimpi akan ada seorang lelaki Bani Israel yang akan berkuasa di Mesir. Maka Fir'aun sudah bimbang. Maka dikeluarkan suatu kenyataan, bunuh anak lelaki yang dilahirkan bermula sekarang. Dan anak-anak perempuan jangan dibunuh, tapi mereka akan jadi hamba sahaya kita. Kejamnya Fir'aun. Maka anak lelaki yang dilahirkan dibunuh. Tiba-tiba ibu Nabi Allah Musa melahirkan anak lelaki, nama Musa, budak itu. Ibu sudah bimbang. Fir'aun nak bunuh anak lelaki termasuk anak aku.
Ini anak yang sepatutnya Fir'aun bunuh. Apa yang aku buat? Sudah bimbang. Ibu ini sudah bimbang. Fa'alham, maka Allah beri ilham. Allah campak ilham. Sebab kita sebut tiun tadi kan, tiun hati. Ibu ni bertakwa pada Allah. Tiun direct pada Allah, cara langsung dengan Allah. Allah lempar ilham. Ilhamnya itu mendamaikan. Kamu jangan bimbang. Ilham. Jika kamu masih bimbang, tak apa. Ambil bayi itu, letakkan di sungai Nil. Ilham. Ilham yang kuat mempengaruhi pemikiran. Ilham yang mendamaikan. Jika masih bimbang jadi ibu Musa, ambil anak itu, hanyutkan saja di atas sungai Nil. Nalai semua Allah lah yang akan tentukan. Kamu jangan bimbang. Jika kamu tak tahu nak buat apa, letak atas sungai, Allah tentukan apa akan berlaku. Dan pelik je kerja Allah. Tapi bila Allah nak tolong, seringkali benda pelik berlaku. Kita pun tak sangka, subhanallah, ada saja terdorong ke satu arah, ke satu kebaikan. Kita pun tak sangka. Tiun bagi betul. Tiba-tiba mudah sangat ilhamnya. Letak Musa di atas sungai Nil. Kemudian berserah pada Allah. InsyaAllah Allah tahulah nak buat apa dengan budak tu. Maka ketika kebimbangannya datang kuat sangat, maka dia pun ikut ilham itu, diletakkan di atas sungai Nil. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Maka akhirnya Allah campakkan ilham tambahan. Jangan bimbang, budak tu akan kembali balik kepada Allah. Ibu mana tak bimbang ni, anak ni aku biarkan hanyut atas sungai Nil. Nak pergi ke mana ni? Allah kata jangan bimbang, dia akan patah balik padamu. Tapi ikut juga, ibu tu ikut juga. Sampai ke istana Fir'aun ni. Dia yang mengeluarkan akta bunuh anak laki-laki, budak laki-laki sampai ke istana dia. Sampai ke istana dia. Ini akta dah keluar. Budak ni sampai. Ni budak baru lahir. Patutnya aku bunuh. Isteri kata, kerja Allah. Wahai kekanda, dia masih kecil, tak tahu apa lagi. Dia juga kuasa perempuan. Kuasa perempuan. Orang besar mana pun saya bimbang isteri dia pengaruhi otak suami. Maka isteri Fir'aun, abah kekanda, dia tak tahu apa lagi. Masuk akal. Budak tu membesar di istana. Kita uji dia. Dulu aku tak bunuh sebab kamu kata dia tak cerdik lagi. Sekarang dia mula cerdik. Itulah ikut riwayatnya. Dia suruh pilih makanan sedap dengan bara api. Maka budak ni Nabi Musa nak ambil lah makanan sedap. Malaikat tepis pegang bara api, tertelan. Itu menyebabkan bagi dia bila bercakap tak begitu fasih sebab terbakar lidahnya. Itu cerita. Oh, juga tak cerdik lagi. Tak bunuh sampai besar. Sampai besar. Itu dah besar, tapi kita patah balik cerita ni. Jadi bila anak tu sampai, Fir'aun kata, okey, dia tak cerdik lagi, aku ikut cakapmu. Nangis Nabi Allah Musa, nangis. Jadi seorang tu, dia dekat dengan orang istana. Bagi minum apa pun tak nak, menangis. Dia dekat dengan orang istana, dia bisik. Aku kenal seorang perempuan. Aku rasa budak tu jika dijaga oleh perempuan ni, aku rasa dia seronok, dia takkan menangis. Ya betul kan? Betul. Itulah dia ibu Musa. Allah janjikan, aku akan kembalikan dia kepadamu. Betul. Ibu Musa pergi ke istana, susui budak. Ibu dia seronok, dia. Allah janjikan dengan bimbang, hanyutkan saja, nanti patah balik kepadamu dari sudut. Kerja Allah. Sebab tu bila kita yakin kat dia, banyak benda kita bukan faham. Sebab itu Nabi ajar kita apa? Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Hari ini saya merasakan tawakal dah hilang. Tawakal dah hilang. Semua nak nampak juga. Padahal ada benda ni kita tak tahu. Tapi yang kita tahu ikut saja apa yang Allah suruh, serah kat dia. Itu saja yang kita tahu. Macam cerita Ibu Musa dan anaknya, tiba-tiba betul semua berlaku dengan baik. Sehingga akhirnya Nabi Allah Musa dan Rasul dan pemimpin bagi Bani Israel. Masya Allah, kerja Allah. Kita ambil contoh dari siapa? Seorang wanita, ibu Nabi Musa.
wanita itu. Wanita inilah yang kita nak contohi sebagai iktiraf, insya-Allah. Itu dasar. Hari ini jika nak cari wanita boleh, tak ada masalah. Tengoklah yang baik-baik. Yang baik-baik itu ialah yang teruji, yang sudah terbukti kebaikannya, bukan baru kita kenal sehari dua. Sebab itu bila Umar Al-Khattab nak pilih seseorang bekerja, dia tanya, siapa kenal dia? Jika seorang berkata, saya. Okey, kamu kenal dia berapa tahun? Baru sebulan, kamu belum kenal dia. Baru sebulan, belum kenal lagi. Kalau kata seminggu lagi belum kenal. Allah baru kenal seminggu, pergi kerja baru kenal. Jamu nasi kandang sekali. Jaga, ini mungkin jebon kampung, jaga. Aku nak 2 tahun. Kamu telah hidup dengannya 2 tahun, itu kenal. Takat sebulan jangan cerita ke aku. Kamu mudah ditipu oleh sesiapa pun jika baru kenal lama itu 2 tahun. Kalau kamu kata dia baik, lepas hidup dengannya 2 tahun, aku cek. Jadi kita kenal seseorang, lama terbukti kebaikannya, boleh kita contoh. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Allah. Yes. Ilham. Kita dapat ilham tak pasti benar atau salah. Sewajar dan seeloknya bila kita ada sesuatu perancangan. Biasa kita mengharapkan ilham daripada Allah disebabkan kita ada sesuatu hajat, sesuatu perancangan. Kita susuli ataupun kita bertindak serentak dengan melaksanakan apa yang Nabi ajar, iaitu melaksanakan solat sunat istikharah. Itu solat sunat istikharah, kita semayang. Istikharah bermaksud meminta kharah, pilihan terbaik. Meminta, memohon kharah, pilihan terbaik. Di semayang sunat istikharah, semayang sunat bermohon kepada Allah, meminta ditunjukkan pilihan terbaik bagi kita. Maka itu sunnah Nabi. Kita boleh semayang waktu siang, boleh semayang waktu malam, asalkan jangan solat itu dilakukan dalam 5 waktu haram. Jangan. Waktu yang boleh dilaksanakan solat sunat, kita boleh buat dia siang atau malam. Eloknya kita beli kitab tentang solat istikharah, ataupun di Malaysia terkenal Senjata Tok Haji dan Pak Albai. Ni Pak Haji dan Pak Albai punya. Curi buku tu. Maksud curi minta izin lah. Tapi Pak Albai sekarang nampak tak pati jawi. Jadi dia kena cari kitab lain. Senjata Rumi bagi Pak Haji dan Pak Albai. Tapi kitab asalnya Senjata Tok Haji Pak Albai yang saya baca ni, yang Jawi punya lah, Jawi muda. Kemudian dalam istikharah tu dia ada doa. Lepas kita baca salam, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, kita selawat Nabi, kita baca doa. Seeloknya kita faham terlebih dahulu maksud doa itu. Tengok terjemahan dia faham. Dan di 2 tempat kita niatkan hajat kita. Di 2 tempat dalam doa itu diberitahu. Bila sampai satu bahagian doa, ya Allah tunjukkanlah kepada aku apa yang terbaik, kita niat. Niat di hati kita, masalah kita itu, hajat kita itu, di 2 tempat. Lepas tu kita serah pada Ilahi, serah. InsyaAllah buat beberapa kali, jangan sekali. Beberapa kali. Bila ada suatu kecenderungan, kadang-kadang Allah ilhamkan satu kecenderungan, ikutlah kecenderungan itu. Dengan satu syarat, benda yang kita buat itu bukan benda yang dilarang. Tak boleh istikharah dalam benda yang dilarang. Aku ni wanita, aku nak pakai tudung tutup aurat ke tak mau tutup aurat, istikharah lah. Sebab benda tu dah wajib, tak payah istikharah, hukum dah ada. Ini benda-benda harus dalam hidup kita. Aku nak dapat 2 universiti, aku ada 2 pilihan nak kahwin, nak terima mana satu. Itu dalam keadaan duniawi yang kita tak pasti, tapi baik. Maka kita istikharah. Semoga bila ilham itu datang, dia datang bentuk kecenderungan yang mencenderungkan kita pada satu perbuatan. Kita boleh ikut. Selagi mana saya sebutkan tadi, dia bukan terlibat benda haram, benda yang dirasa salah. Tak, ikut tak. InsyaAllah, sampai itu teruskan berdoa.
Istiqarah bentuk doa itu mesti berterusan. Tadi saya sebut istiqarah bentuk solat. Istiqarah bentuk doa berterusan. Istiqarah artinya minta petunjuk mana yang terbaik. Doa gitu. Ya Allah, berikan padaku apa yang terbaik. Itu pun istiqarah juga. Istiqarah bentuk doa. Yang terbaik, ya Allah, aku minta yang terbaik. Sambil nak kereta, puji Allah, selawat Nabi, baca Quran. Dengan berkat apa yang aku amalkan, ya Allah, berikan aku yang terbaik dalam masalah aku ini. Itu pun istiqarah juga, istiqarah doa. Tapi jika boleh solat, yang bagus. Soalnya, Allah. Ya, sila. Kadang-kadang aku rumah kita semua, tapi Tuhan tak tahu macam mana kita ni orang Iwan kuat banyak ataupun mungkin ada dosa. Tapi kadang-kadang benda tu dia mudah kan tau. Ya. Dia jadi senang. Betul. Kita istiqarah. Tapi kita hati dia tak cenderung. Tapi bila kita siap muak, kita subuh dengan kita buat. Tapi urusan pun kan cepat. Okey. Ada kan sebab saya baca doa tu rasa macam tu. Ya. Kita semayang istiqarah dah, baca doa dah. Tapi hati duk kosong, nak buka hati tak dapat apa kan. Tu buka pintu tak ada apa kan. InsyaAllah. Betul juga. Betul juga. Oh, dengan soalan itu kena bagi perincian lagi. Kena bagi perincian lagi. Jadi bila kita beristighfarah, contoh nak solat istighfarah, saya sebutkan tadi, dia tak menyentuh kepada dosa. Yang jelas dia bukan suatu kewajipan yang kita nak tentukan nak buat ataupun tidak. Dia suatu duniawi yang boleh begitu, boleh begini, dan kita nak yang terbaik, insyaAllah. Maka kita istighfarah. Bila kita istighfarah, jangan ada kecenderungan awal antara A, B, siapa nak aku pilih sebagai isteri, sebagai contoh. Apakah Isu Rizal dah kahwin atau orang lain. Siapa nak aku pilih sebagai isteri? Kalau boleh A dah, ya Allah, kalau boleh ya. Bagi tahu ke Allah saksian. Istiqarah terbaca lah, dah bagi tahu saksian. Aku tak tahu A atau B, kalau boleh A lah. Isi tak boleh. Aku tak boleh. Dalam Pak lain pun sama. Aku nak pindah, aku nak Pulau Pinang ke nak pindah di Melaka atau Australia. Kalau boleh Melaka lah. Itu dah berapa. Dan yang ketiga, kadang-kadang memang kita tak terasa ilham. Tadi masa itu, apa yang boleh kita buat adalah ambil hukum sebab musabab. Ambil hukum sebab musabab dan jangan mengabaikan. Apa hukum sebab musabab? Hukum cara zuhir juga. Cara zuhir, maksudnya kita nak berpindah, nak duduk sini ke nak berpindah, mana lebih baik? Ambil kira juga. Pergi ke whiteboard, tulis juga pros and cons. Tulis juga pro dan kontra. Mungkin di situ ada ilhamnya. Fikir juga dari segi logik zuhir ini mana lebih baik ya? Segi logik zuhir, nampak tinggal di Pulau Pinang lebih baik. Mungkin ilhamnya di situ. Allah dorongkan di situ secara tidak sedar. Secara tidak sedar. Boleh? Jadi bila kita terasa tidak ada suatu kecenderungan, tak apa, ambil kira sebab musabab yang zahir. Bertindak berdasarkan itu. Itu juga sebahagian daripada istighfar. InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah ya. Ada lagi yang bisa? Bolehkah kita melihat mayat muka bukan muhrim sebagai penghormatan akhir? Boleh? Mayat bukan muhrim, kita lihat muka dia, boleh? Boleh. Kadang-kadang saudara mara kita kan, kita pergi tengok muka dia, tak ada masalah. Sebagai penghormatan terakhir, tak ada nafsu apa kan? Tengok mayat pula. Jadi insyaAllah tak disalahkan. Boleh? Tak ada masalah. Bagaimana cara solat orang sakit yang menanggung beg najis air kencing 24 jam? Mereka golongan yang mendapat rukhsah. Rukhsah artinya kelonggaran. Dalam Islam, cara dasarnya ada dua hukum. Pertama, hukum azimah. Kedua, hukum rukhsah. Hukum azimah, hukum asal. Dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa, kita yang sihat, bagaimana kita berwudu secara biasa, secara sempurna. Bagaimana kita bersolat, contoh yang wajib mesti berdiri. Batal jika kita pergi secara duduk dan sebagainya, sebab kita sihat boleh berdiri. Ini sembahyang wajib sebagai contoh. Mesti sempurnakan secara biasa. Tak ada kelonggaran bagi kita. Tetapi bagi orang sakit, termasuk orang sakit, kadang-kadang ada dipanggil
dia panggil CTV ya, iaitu dihubungkan undi kencingnya dengan satu tiub, kemudian ada satu beg di hujungnya yang menampung air kencing itu. Itu najis sentiasa keluar, tak pakai pampers kecuali untuk najis belakang. Yang untuk depan tu dah ada tiub, maka itu najis sentiasa bersambung. Macam mana dia solat? Najis keluar di hujung tu ada air kencing bersambung dengan dia. Hukumkan dia orang yang mendapat rukhsah. Jadi dia cuci najis yang melekat di badan saja jika ada. Contohnya najis daripada jalan belakang, pakai pampers, basuh sedikit. Yang tiub itu anggap dia terasing, tak kena pada badan. Ini pelonggaran. Biasa orang kita dia suka ambil fiqh yang susah. Fiqh susah. Berhubung dengan najis, penajislah kita. Itu fiqh orang-orang kita di Malaysia. Sebab itu budak-budak tak boleh sembahyang dengan kita jika belum sunat. Budak-budak lelaki-lelaki kan orang kampung punya fiqh kan. Sebab apa? Dia belum sunat, artinya ada najis di tempat sulitnya. Maka dia pun berdiri, tapi soft dengan kita. Dia sentuh bapak dia. Bapak dia sentuh orang sebelah. Orang sebelah sentuh orang sebelah. Jadi semua bersentuh-sentuhan. Di hujung sini budak kecil belum pakai. Disebabkan budak ini punya angkara, dia ada najis. Najisnya berhubungan dengan bapak dia. Padahal bapak tu kena tangan saja, tak kena apa-apa tangan. Tapi tangan tu short dengan benda tu. Oh, fiqh kita punya tahu. Najis tu di tempat sulit, seolah-olah karan najis tu bawa ke tangan budak tu. Karan najis tu short dengan abah dia. Abah dia pula bawa karan najis tu short dengan kawan sebelah dia. Satu soft tu tak sah sembahyang tu. Satu soft tu solat dia jatuh berpedung. Angkara budak ni tak sunat, tak guna punya budak, kita maki dia. Itu fiqh kita. Padahal subhanallah, tak ada Nabi sebut sesusah itu. Nabi tengah solat satu ketika cucu, tak disebutkan sudah pakai ataupun tidaknya, tak disebutkan, tapi cucu meragak tak tahu apa, kecil sungguh, naik atas belakang. Nabi sujud lama. Sampai sahabat kata, tak kata Allahu Akbar lagi, lamanya. Sampai ada sahabat kata, aku rasa wahyu sedang turun. Sujud lama ni, wahyu sedang turun. Padahal cucu naik belakang. Kata orang utama naik pokok. Kemudian Allahu Akbar. Habis salam, ya Rasulullah, wahyu apa turun? Wahyu apa cucu aku atas belakang aku? Nabi tak kata Allah pakai solat. Nabi tak kata demikian. Jadi punyalah senang agama, kita bagi susah. Justru insya-Allah tak apa. Najis air kencing itu dia di luar, anggap dia di luar. Basuh cuci yang melekat di badan saja. Kemudian ambil wudu. Saya ketika ibu saya terlantar, sekarang koma di hospital tak sedar. Jadi saya beritahu pada yang pergi, anak-anak saya yang pergi jaga, okey, ketika peletuk sedar, ajar dia begini. Jangan bawa dia pergi ambil wudu lah. Kena tambur pula ambil wudu. Dia pun boleh dapat heart attack, cardiac arrest. Senang. Ambil tangan dia, tepuk kat katil. Cuma bagi tahu. Tu kita nak tayamum tu, kita ke mak kita, mak nak tayamum ya mak. Dia hanggu isyarat faham, tak apa dah. Tak payah okey. Mak faham ke ni? Tayamum ni qala Allah Taala fil kitab al-aziz. Bagi syarat dia. Kita nak dia faham lah, kita nak buat apa ni dia faham. Bukan nak pergi tepuk amai-amai dah ni tu. Ni nak tayamum, nak solat ya. Okeylah. Siap tak siap. Sakit tenang. Pum sekali. Nak buat apa? Sapu ke muka. Ini simbolik. Di muka pula ada tiup. Di muka ada tiup, macam-macam tiup ada. Sakit tenang. Tak apa, simbolik. Sapu kat muka. Tu lagi sekali tayamumnya. Pum. Tangan sampai sini. Sampai siku satu pendapat. Saya ambil yang mudah. Sampai sini cukup. Sampai pergelangan. Cukup kali. Sebab itu pum. Tu semayang semayang ikut dia lah. Ikut dia. Sakit tenang tu tak pergi semayang. Dia tanya, ni aku berapa rakaat? Ada.
Dia tengah sembahyang, dah ingat lupa aku berapa rakaat. Rakaat kedua aku sambunglah. Okeylah bagi dia. Terus Allah tu batal pula dah. Sembang tanya bahasa Melayu, apa cakap Arab. Apabila nak sembahyang pun dah. Dia dah ingat lupa. Itu rosak. Jadi boleh insya-Allah, tak susah kan? Insya-Allah. Sebelum baca Quran, saya selalu berdoa begini. Ya Allah, sekiranya ada pahala aku baca Quran, aku sedekahkan kepada arwah ibuku. Mudah-mudahan kau cuti rahmat ke atas keduanya. Mereka saya berdoa begitu. Elok baca dulu. Ini perlu baca lagi. Baca dulu. Ini kita panggil tawasul. Tawasul apa artinya? Tawasul kita berdoa dengan berkat sesuatu. Itu tawasul. Kita berdoa, biasa kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kukuh imanku, kuatkan keyakinanku, baikkan akhlakku, kukuhkan ibadahku. Itu doa secara langsung. Tapi sekarang ada selit tawasul. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat sesuatu. Itu dipanggil tawasul. Tawasul ini ada hukum boleh, ada hukum tak boleh. Dalam bahasa mudah, tawasul ni kita berdoa dengan perantaraan sesuatu. Isu ni hangat ketika Arkam dulu. Ketika Arkam dan diplomasi dunia dakwah di Malaysia, bab tawasul ni hangat. Terpaksa kita terangkan sejelas-jelasnya bab tawasul. Sebab Arkam dia bawa tawasul yang sesat. Dia bawa style tawasul yang sesat. Baik, yang sahnya ialah berdasarkan hadis, balik pada yang asal. Hadis yang sahih meriwayatkan Nabi berkata, satu ketika dahulu berlakulah 3 orang bermusafir. Tiba-tiba mereka terlambat sampai di waktu malam. Mereka berehat di sebuah gua. Tiba-tiba pintu gua ditutup oleh sebuah batu besar. Mereka tak boleh keluar. Hadis sahih. Maka mereka pun duduk dalam gua itu dalam keadaan ketakutan. Dan mereka berkata, mari kita berdoa kepada Allah dengan berkat amal kerja kita, amal soleh kita. Maka seorang pun berkata, ya Allah ya Tuhanku, aku ada 2 orang ibu bapa yang masih hidup. Biasanya bila aku balik kerja, aku bawa makanan. Semua tak boleh menjamah makanan sebelum ibu bapaku menjamahnya terlebih dahulu. Anak isteriku kena bersabar, utamakan orang tua dulu sebab menghormatinya. Satu hari aku terlambat sampai. Balik ke rumah, ibu bapaku dah tertidur. Anak-anak isteri lapar, anak-anak menangis. Aku kata, jangan siapa sentuh makanan sampai mak bapakku sentuh dulu. Kamu laparlah sampai besok pagi. Ya Allah, aku buat itu kerana-Mu. Jika itu baik, bukalah pintu gua tu. Buka sikit. Nak keluar, masih tak boleh. Kamu pula berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku punya sayang dengan seorang wanita. Aku nak menidurinya. Satu hari aku dapat kesempatan itu sebab dia ada masalah kewangan. Dia kata, bagi padaku bantuan, aku bermasalah dari segi harta benda. Boleh, dengan satu syarat, aku boleh menidurimu. Maka dia pun terpaksa, dia serahkan tubuhnya kepadaku. Bila aku hampir melakukan perbuatan sumbang itu, dia berkata, wahai saudaraku, takutlah kepada Allah, tolonglah takut kepada Allah. Maka aku pun terus takut kepadamu ya Allah. Tak aku sambung perbuatan terkutuk itu. Dan aku takut padamu. Jika ini kerana-Mu ya Allah, buka pintu gua. Buka sedikit. Nanti tak masuk. Bayangkan pintu gua pun buka sendiri. Itu kerja Allah. Perbuatan tawasul. Tapi jika amal soleh itu ikhlas. Jadi kita boleh tak berdoa dengan tawasul? Jadi soalan tadi, kita mengaji Quran. Mengaji Quran. Habis itu, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat aku mengaji Quran tadi, boleh, itu tawasul. Maka aku bermohon kepadamu, minta tentang ibu bapa kita, boleh? Boleh tentang ibu bapa, dengan tentang diri kita. Jadi boleh setiap amal yang kita buat. Contoh, kita balik rumah tadi, kita datang kelaskan, ya Allah, aku pergi hari ini kerana-Mu, belajar ilmu Quran-Mu. Jika ia suatu amal yang Kamu terima, ya Allah, aku pohon kepadamu, aku ada satu masalah besar. Boleh, berkat kita datang belajar Quran ni, siapa antara kita ada satu problem besar,
Tapi datang ni niat ikhlas, betul-betul nak belajar. Betul-betul nak belajar, datang niat kerana nak kuasai kitabmu. Kita ada satu problem, tak pernah selesai. Balik setiap Ahad, balik kan, ataupun selepas menyasar, doa pada Allah, dengan berkat aku belajar ilmu Quranmu, ya Allah, dengan berkatnya aku pohon padamu, tolong selesaikan masalah besar ini. Minta. Zaman dahulu pintu gua terbuka. Zaman sekarang pintu masalah kita makin terbuka. Itu kuasa tawasul berdasarkan amal soleh itu. Yang diharamkan ialah, saya sambung sikit lagi, yang diharamkan yang arkam buat itu dengan berkat wali-wali yang dah mati, bukan dengan berkat, dia tawasul langsung. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong anak aku sakit perut. Dengan berkat wali, dua pendapat. Dengan berkat Syekh wali-wali yang dah mati, dengan berkat mereka memang mulia. Itu bagi saya masih boleh. Dia tawasul terus pergi ke kubur, ya Syekh tolonglah aku, minta langsung. Dia dah mati. Itu harap. Itu harap. Yang tidak arkam buat dulu, ini isu besar berdasarkan keset-keset yang mereka edarkan, yang saya dengar dari saya ceramah mereka, maka kita sahkan memang itulah amalan mereka. Itu isu. Tapi sekarang kita tak isu dah, cuma tawasul amal soleh tu power. Ingat, very powerful. InsyaAllah. Ya tadi. Kalau macam kita doa macam untuk waktu duha, waktu fajar je. Kita doa ya bagus. Ada doa yang diterima Allah berdasarkan amal tertentu, ada yang diterima berdasarkan masa tertentu. Ya, tambahan dari apa yang kita sebutkan tadi. Tadi kita sebut doa dengan tawasul, bagus. Ada yang berdasarkan amal tertentu. Sebagai contoh, kita sebut di musim Ramadan. Siapa yang berpuasa Ramadan, di waktu berpuasa sampai pada buka puasa, doanya makbul berdasarkan amal. Tapi amal juga amal puasa, tapi spesifik, insya-Allah. Dan yang bagus juga adalah doa pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ada satu ketika pintu langit dibuka di tengah malam sebelum subuh. Orang bangun malam semayang doa, ada satu ketika pintu langit terbuka. Insya-Allah. Dan juga disebutkan duha. Bila kita semayang solat duha, ada doa-doa dia, doa memang nak murahkan rezeki. Baca. Itu semua Nabi ajar. Itu doa yang berdasarkan nas boleh. Itu solat duha, semayang 2 rakaat. Lepas kita tak boleh baca yang Arab pun, kita doa lah, minta murahkan rezeki. Ada nas. Malah doa yang Nabi ajar tu pun doa untuk turun rezeki. Jika kamu nak berikan rezeki itu kepada aku, turunkanlah dia kepada aku. Kita minta. Jika tersekat pintu rezeki, bukalah dia bagiku. Isi-isi doa-doa. Ya, itu ada nas-nasnya, tambahan dari apa yang kita sebutkan. InsyaAllah. Allah. Bilakah dikatakan waktu zawal? Zawal ni gelincir. Kecuali hari Jumaat, hari lain kita kena ingatnya ada waktu haram. Waktu haram itu adalah waktu matahari betul-betul terpacak sampai zawal, dia tergelincir. Dia tergelincir masuk zawal. Ketika terpacak atau kita dilarang bersolat. Yang dilarang bersolat ialah solat yang tak terikat dengan waktu, dilarang. Biasa disebut ulama sebagai sunat mutlak. Sunat mutlak. Sunat mutlak ini solat yang tak terikat dengan waktu. Bila masa pun boleh. Istikharah, hajat, itu semua tak terikat. Dia mutlak, waktu bila pun boleh. Solat yang berkaitan dengan waktu dia lain. Solat ba'diyah zuhur, selepas zuhur baru ada ba'diyah zuhur, terikat. Solat tahajud setelah malam, tidur dulu, terikat. Tapi ini dia tak terikat. Haram pada waktu haram. Satunya waktu matahari terpacak. Sebab itu dekat-dekat dengan zuhur, boleh jangan buat sunat-sunat yang mutlak. Tunggu bila dah masuk zuhur, kiranya sudah masuk, sudah tergelincir matahari. Okeylah. Lepas itu adalah solat-solat yang kita buat seperti mana biasa. InsyaAllah 5 waktu haram kita kena ingat, iaitu semayang selepas subuh haram, kita melaksanakan solat sunat mutlak. Tapi jika nak solat wajib dulu, itu lain, tidak terikat.
Ini solat sunat mutlak yang diharamkan. Solat sunat mutlak, solat sunat yang tak terikat dengan waktu. Masuk satu di antaranya ketika matahari terpacak sebelum gelincir. Dia zawal, dia gelincir, masuk zawal. InsyaAllah. Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah ingat mencukupi untuk petang ini. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pada minggu hadapan. Apa-apa yang baik daripada Allah Azza wa Jalla dan dengan saya sendiri. Aku berkata hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alna lana imaman wa rahmatan wa nura. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana allahi wa ana nahal rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.